Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan DKM 480 akan membentangkan mengenai projek satu. Okey. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Aizat Fazari bin Zahrani, nombor metrik 16 DKM 19 F1048. Saya Muhammad Ilyas bin Muhammad Basri, nombor metrik 16 DKM 19020. Okey, saya ialah Muhammad Adam bin Muhammad Nurul Suradizam, nombor metrik 16 DKM 19 F1035. Okey. Projek yang akan kami lakukan adalah yang bertajuk Smart Solar Farming. Okey. Next. Penyelia kami ialah Puan Nuriza binti Muhammad Yusof. Okey, pengenalan projek. Sektor pertanian adalah merupakan sektor yang terpenting bagi negara membangun seperti Malaysia. Sektor pertanian telah menjadi nadi utama pertumbuhan ekonomi negara sejak merdeka lagi. Kelapa sawit adalah merupakan salah satu daripada pemacu utama sektor pertanian Malaysia dengan penggunaan tanah pertanian sebanyak 71%. Okey. Keupayaan industri sawit ini perlu dihargai dan ia mesti dibantu supaya lebih maju dan berdaya saing pada masa depan. Okey, disebabkan oleh keadaan cuaca di Malaysia yang tidak menentu menyebabkan hasil pengeluaran tanaman yang kurang berkualiti di mana tanaman tidak memiliki nutrien yang mencukupi. Dengan kesempatan ini, kami mengambil inisiatif untuk membuat Smart Solar Farming ini untuk membantu para petani untuk meningkatkan penghasilan pertanian mereka. Next. Okey. Ini adalah penyertaan masalah, objektif dan skop kajian. Okey, penyertaan masalah. Bagaimanakah cara untuk mengekalkan kelembapan tanah apabila tiba musim panas? Okey, objektif. Dapat mengekalkan kelembapan tanah pada musim kemarau untuk memaksimalkan penggunaan sisa air terbuang seperti air hujan dan menggunakan tenaga solar untuk mendapat tenaga elektrik. Okey, seterusnya skop kajian. Mencipta mesin pam untuk mengalirkan air dari sumber air yang terbiar ke dalam tangki, pengusaha nursery dan komersial seperti tanaman sawit dan mesin yang akan kami buat ni adalah separak automatik. Nak buat automatik pun boleh, tapi kami guna separuh automatik. Okey, literature review. Kami menggunakan banyak bahan seperti solar, sensor, pam, tangki. Okey. Literature review untuk solar. Okey, kami menggunakan panel solar modul fotovoltaik menggunakan tenaga cahaya dari matahari untuk menjana elektrik melalui kesan fotovoltaik. Okey. Sebilangan besar modul menggunakan sel silicon kristal berasaskan wafer atau sel filem nipis. Struktur ataupun beban anggota modul boleh menjadi lapisan atas atau lapisan belakang. Sel disambungkan secara bersiri satu sama lain ke voltan yang diingini dan kemudian selari dengan untuk meningkatkan amperage modul. Okey, kemudian sensor. Soil motion sensor digunakan untuk mengesan kandungan permukaan air tanah ataupun untuk mengesan kandungan air di dalam tanah. Okey. Ia mempunyai dua elektrod yang dimasukkan ke dalam tanah yang kelembapannya harus diperiksa. Pada asasnya, sensor memeriksa kekondisian tanah. Semakin kondisi tanah, semakin banyak kelembapan tanah. Okey, itu bermaksud ada dalam tanah tu ada banyak air. Okey. Tanah yang kurang kondaksi menunjukkan tanda kelembapan yang kurang, di mana tanah tu dia akan kering lah. Okey. Next. Pam air. Okey. Sensor akan memeriksa kandungan lembapan di dalam tanah. Oleh itu, kod akan diletakkan bagi menunjukkan bahawa jika tahap kelembapan rendah, pam air akan mula membekalkan air. Okey. Sekiranya tidak, pam akan tetap mati. Pam tidak akan berjalan lah kalau kod tu tak menunjukkan tahap kelembapan dia yang tak rendah lah. Okey. Pam akan menerima arahan daripada sensor. Pam akan mengepam air ke tanaman anak pokok.
Okey, seterusnya pam akan berhenti apabila sensor memberi arahan. Okey. Pam tenggelam diletakkan di dalam air. Sangat efisien kerana tidak terdedah kepada suhu beku, tidak memerlukan perlindungan khas dari unsur-unsur dan tidak memerlukan penyudutan. Okey, ini ialah contoh pam air. Seterusnya saya akan menyerahkan presentation ini kepada Adam. Ya, terima kasih Aizat. Okey, saya akan membentangkan tentang metodologi untuk kerja ini. Kami bermula dengan pemilihan bahan, iaitu penyambungan bahan dan kami melaksanakan ujian. Ujian yang pertama iaitu ujian A melakukan ujian dengan sistem pipe yang disambung dan memastikan air hujan dapat masuk ke dalam tangki melalui tempat disediakan. Ini untuk mencapai objektif yang pertama. Selepas itu kami melakukan ujian kedua iaitu ujian B melakukan ujian ke atas sensor kelembapan dengan meletakkan ke atas tanah kering untuk memastikan ia berfungsi dengan baik bagi memastikan anak pokok itu subur walaupun musim panas. Okey, untuk ujian yang ketiga ialah melakukan ujian terhadap panel solar untuk memastikan tenaga elektrik yang dibekalkan oleh panel solar tu cukup untuk dibekalkan ke pam dan sensor. Selepas melakukan ketiga ujian itu, kami menganalisis data yang dapat daripada ujian itu. Lepas itu membuat pembincangan dengan ahli dan penyelia dan membuat rumusan dan cadangan terhadap projek. Okey, ini adalah carta guide untuk projek. Okey, untuk minggu pertama kami mencari idea untuk projek kami. Untuk minggu kedua kami membuat cadangan projek, membuat kertas cadangan projek. Minggu ketiga kami membaiki kertas cadangan projek. Minggu ke-5 kami menghantar kertas cadangan projek. Minggu ke-6 sampai minggu ke-9 kami menyiapkan kajian literatur. Okey, untuk metodologi kami mengambil masa 4 minggu iaitu dari minggu ke-9 hingga minggu ke-12. Lepas tu kami menyiapkan analisis projek ni minggu 12 hingga ke-13. Menyiapkan rumusan dan cadangan kami mengambil masa 1 minggu. Menyediakan poster mengambil masa 2 minggu iaitu dari minggu ke-12 hingga ke-13 dan sama juga kami mengambil 2 minggu untuk menyediakan slide. Lepas tu kami menghantar poster, video, slide dan kertas cadangan yang lengkap kepada penyelia dan panel-panel iaitu pada minggu ke-14 dan membuat pembentangan juga pada minggu ke-14. Okay. Ini ialah pembandingan harga yang kami bandingkan untuk solar dan pam air. Untuk kita pergi ke solar dulu. Kami memilih panel solar A kerana ia lebih murah, ketahanan yang tinggi apabila dalam keadaan hujan dan panas. Ia juga membekalkan tenaga yang kami perlukan untuk projek ni untuk disalurkan kepada pam air dan sensor. Okey, kita beralih kepada pam air. Kami memilih pam air B kerana lebih murah. Spesifikasi untuk projek ni adalah 12 volt yang terdapat dalam pam B ni dan memenuhi kuasa yang kami perlukan untuk projek kami. Jika nak projek ni gunakan lebih tinggi kuasa, kita boleh gunakan pam sertifikat iaitu pam air A ni. Okey, kita pergi kepada sensor. Kami pilih sensor B kerana lebih tepat dan mudah dikendali. Okey, saya berikan pembentangan ini kepada Muhammad Ilyas. Seterusnya saya akan membentangkan untuk design project. Untuk A adalah untuk first lagi kita akan nampak lukisan technical project. Okay, yang first ni tinggi dia kami anggarkan dalam 150 cm.
tinggi. Untuk kita campur ketebalan solar adalah 40 cm. Jadi 190 cm. Hampir kepada 2 meter lah. Untuk tinggi itu untuk tinggi bahagian solar yang kalau cik tengok sebelah kanan ni. Untuk yang belah kiri tu rak tu kami buat dalam panjang dia 100 cm. Ini adalah untuk bahagian rak pokok lah, untuk kami letak pokok. Untuk bahagian utama dia adalah yang adalah sebelah kanan ni, untuk kami letak solar, pump air, controller. Okey. Yang sebelah kiri tu rak dengan tangki saja. Seterusnya adalah Arduino. Arduino kami membuatkan lakarannya seperti ini. Ada LED, LED dan sebagainya. Seterusnya, slide seterusnya. Ini adalah untuk bajet kami punya projek. Untuk item pertama ialah tube 1 meter, kuantiti 10. Harga dia 1 meter RM1. Jadi totalnya RM10. Untuk kedua adalah pump. Pump harga dia RM38. Bateri 12 volt RM50. Solar socket connector RM70. Humidity sensor satu RM40. Kami ambil 3, RM120. Board ni adalah untuk Arduino. Hargakan dalam RM80. Untuk fertilizer ni baja, kami akan dalam RM20. Box untuk kotak yang kami akan buat untuk solar dan controller dan pump tu, harga dalam RM45. Solar controller yang kami akan beli adalah yang kami sudah prepare semua dalam RM60. Untuk solar panel yang kami memilih di bajet di perbezaan tadi adalah RM162. Dan bucket ini adalah untuk tangki dalam RM15. Seterusnya. Dan total harga bajet ni adalah RM670. Okey, untuk kos pembuatan, kos adalah murah menggunakan sumber yang sedia ada. Reka bentuk projek ni adalah sederhana yang memenuhi kehendak-kehendak untuk memudahkan proses pembuatan dia. Proses pembuatan dilakukan bersama-sama dan tidak memerlukan bantuan daripada kerja yang mahir. Sebabnya untuk projek ni kami hanya banyak memberi tumpuan kepada pump, controller dan Arduino. Seterusnya. Okay, kesimpulannya adalah smart solar farming adalah satu produk yang dihasilkan untuk bekerja dalam sektor pertanian. Smart solar farming dapat mengurangkan pembaziran air yang berlaku dalam sektor ini. Kerana yang kami buat ni adalah skala kecil dan dalam skala 6 ke 8 pokok. Tumbuhan memperoleh air yang cukup dengan bantuan sensor kelembapan seperti sensor humidity tadi. Penggunaan solar adalah untuk menjana tenaga elektrik daripada cahaya matahari supaya dapat menghidupkan pump. Ini adalah apabila solar dia dapat tenaga tadi, dia akan charge bateri dan dikawal oleh controller dan Arduino lah. Sebenarnya itu saja daripada kami. Kesimpulannya, kami berjaya memenuhi semua objektif yang kami letak dekat depan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas bin Muhammad Basri. Nombor bateri 16 DKM 19F1020 dari kumpulan DKM 480. Hari ini saya akan mempersembahkan model kami dari untuk projek tajuk Smart Solar Farming. Untuk projek ini adalah model dia. Untuk cara model ini berfungsi ialah
daripada solar akan diturun kepada controller. Controller akan ke Arduino akan ke sensor. Lepas tu juga controller akan ke bateri untuk simpanan tenaga. Cara guna dia, cara dia bekerja ialah daripada sensor akan memberi isyarat kepada Arduino hantar isyarat kepada pump untuk digerakkan untuk pump air ke dalam pokok. Sebenarnya untuk daripada bekalan elektrik pump untuk berjalan adalah untuk daripada bateri. Dan proses ini apabila sensor sudah beri isyarat kepada Arduino untuk berhentikan pump, maka pump akan berhenti. Dan ini adalah contohnya lah sebagai model. Ini solar, dalam ni ada pump, controller, bateri dan Arduino. Dan sebelah ni adalah rack untuk kami punya pokok. Sebelah ni adalah tempat tadah air apabila kalau lebihan air daripada pokok akan masuk ke tangki. Sekian, terima kasih.